A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak syukur pada Allah. Kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita menghirup udara yang segar dalam bulan Ramadan. Dan sudah pasti itu juga petanda baik bahawa Allah masih mengizinkan kepada kita untuk menghuni bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Bahkan kita berusaha bersama-sama untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Di mana jua kita berada, di Seremban ke, Kuala Pilah ke, di Lembah Kelang ke, di utara ke, mana-mana saja bumi Allah, maka apabila kita duduk dalam bulan Ramadan, bererti Allah beri peluang kepada kita untuk memperbaiki segala yang kurang, menambah segala yang masih lagi belum sempurna. Maka beruntung kita bila tengok pagi ni, nampak muka wajah isteri kita, tertengok wajah suami kita. Berarti Allah masih lagi panjangkan umur kita sekeluarga bersama-sama untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada semua yang menonton kita, Tuan Arosmin, Puan Nuriza, Siti Atikah, Azura Kecil, dan yang menonton kita ketika ini di Facebook, surah Nur fasa 2 ni, An-Nur fasa 3A Seremban. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, terima kasih pada anda yang menjadi di antara jemaah online. Dan juga mungkin lepas ni kita like, share, kita kongsi dengan kawan-kawan kita. Tuan-tuan, kita ni nak buat benda mudah tau ni, senang je tuan. Nak dapat pahala yang bertambah-tambah, kita like and share. Tapi kena pastikan juga sumber yang kita nak like dan share tu, bimbang-bimbang takut kita like benda yang tak berapa elok, tambah-tambah kita share benda yang kurang tepat. Tak apalah, benda yang namanya kuliah agama ni, kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah lindung kita daripada sesuatu yang boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan nilai kepribadian akhlak kita. Sebab tu kita diajar di dalam kelas-kelas agama ni untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, untuk mengukuhkan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga untuk memperkemaskan amal ibadat kita. Bukan hanya sekadar menjadi hamba Allah, kita nak jadi seorang khalifah yang mampu untuk mentadbir alam ini dengan baik dan sempurna. Begitu juga dengan tuan-tuan dan perempuan, kita yang menguruskan rumah tangga, sudah pasti kita nak jadi pemimpin yang terbaik di kalangan anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, terima kasih satu kehidupan, terima kasih Masjid Tahun, dan juga terima kasih pada semua yang sedang menonton. Baik, tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hari ini dah 15 Ramadan. Bererti 14-15 hari saja lagi, kalau Allah izinkan kita akan duduk dalam Ramadan ini. Itu pun kalau masih ada peluang saki-baki hidup kita dalam Ramadan. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka perlulah sama-sama kita ambil setiap momen, setiap ruang yang ada dalam Ramadan ini untuk kita isi dengan sempurna. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tak salah untuk kita nak muhasabah sikit. Sepanjang kita berada dalam Ramadan lebih kurang 2 minggu ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa nikmat sangat? Apa yang tuan-tuan puan-puan rasa bahagia sangat dalam bulan Ramadan? Masya Allah, Masya Allah. Saya yakin tuan-tuan dan puan, isu yang paling best sekali kan, yang paling seronok dalam bulan Ramadan, buka puasa. Buka puasa di Masjid Pri, buka puasa di Badar Ramadan, makanan macam-macam ada. Betul tak? Itu nikmat kita ketika berbuka puasa. Dan ini juga di antara kabar gembira yang Nabi sebut kepada kita, bahawa lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ini ada 2 kegembiraan. Salah satunya ialah inda fitrih,
ketika berbuka puasa. Sebab tu kita ni bila buka puasa, dia macam, oh dunia ini aku yang punya, bukan Ahmad Albab yang punya. Sebabnya segala apa yang kita nak boleh dapat. Itu baru gambaran dunia, tuan-tuan. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kita dah gembira, kita dah seronok sangat. Apatah lagi kalau kita yang disebut oleh Nabi SAW, kegembiraan kedua selepas pada inda fitrih, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Sebab itulah tuan-tuan, siapa sahaja yang menghuni dalam Ramadan, sudah pasti Allah bagi peluang kepada kita untuk memperolehi kegembiraan, kebahagiaan saat di dunia, apatah lagi saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, masya-Allah tabarakallah, catat nama kita sebagai ahli syurga. Amin, amin. Betul. Puan Nur Azizan Baharudin. Betul, insya-Allah mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu ni juga dicatatkan kebaikan mereka. Walaupun namanya tidak ada, walaupun rupanya tidak dapat dilihat, walaupun kita tidak dipandang manusia, kan? Siti Atikah Nuktukimin, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan siapa saja yang menonton, yang menyebar, yang menyampai, yang mengambil maklumat, mudah-mudahan Allah panjang-panjangkan kebaikan kita. Sebab dalam Ramadan ni memang antara MLM paling laju yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dia punya point, ataupun kita akan dapat ganjarannya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak tanya, apa benda yang dalam bulan Ramadan ni yang kita buat sia-sia? Apa perkara yang kita buat dalam bulan Ramadan ni sia-sia? Saya rasa kalau dari sudut pandangan mata kita yang kecil ini, yang kasar ini, tak ada satu benda pun yang sia-sia, melainkan kita yang mensia-siakannya. Betul tak? Duduk dalam Ramadan ni, dengar kuliah dapat pahala, pergi masjid dapat pahala, zikir dapat pahala, duduk dalam masjid dapat pahala, sedekah dapat pahala, senyum dapat pahala. Ni tengok saya sambil senyum, saya tak tengok tuan-tuan yang tengok saya. Sebab rahimakumullah sekalian, apa saja kebaikan yang kita buat, maka kebaikan juga kita akan perolehi. Tak sama dalam bulan lain. Ni hebatnya Ramadan, bahkan ganjarannya berlipat kali ganda. Kan? Benda yang kecil, benda yang sunat, benda yang biasa-biasa, dah ganjarannya seperti perkara fardu. Perkara fardu yang kita buat digandakan berpuluh-puluh lagi kepada kita. Maka tuan-tuan sebab rahimakumullah sekalian, apa lagi yang kita nak cari? Sebab tu tidak ada perkara yang sia-sia di dalam bulan Ramadan, melainkan kita yang mensia-siakan setiap waktu di dalam bulan ini. Maka tuan-tuan sebab rahimakumullah sekalian, apa yang perlu kita buat pada 15 yang terakhir, pada 14 yang terakhir. Jadi tuan-tuan sebab rahimakumullah sekalian, terima kasih Din Majdi, terima kasih Puan Hasnah Fadil. Tuan-tuan sebab rahimakumullah sekalian, kita ni tak ada bekal sangat. Kita ni tak ada barang nak bawa balik sangat ni. Kita tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Kau nak harapkan dengan puasa kita kan, rasa-rasa tuan-tuan lah, dengan puasa yang kita buat tu, boleh tak meyakinkan bahawa kita akan dapat syurga? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebabnya Nabi sebut siapa yang puasa dengan penuh keimanan, dengan pengharapan pada Allah, dia akan dapat diampunkan dosa. Dan sudah pasti bulan ini dibuka pintu syurga. Maksudnya kita akan mudah masuk syurga. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi memberikan kata-kata rangsangan melalui sabdanya itu, bahawa untuk menunjukkan bahawa kita masuk dalam Ramadan ini, kita kena bersungguh-sungguh. Sebab itulah tuan-tuan, bulan ini juga disebut sebagai bulan pengampunan. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bulan Ramadan ini bulan kasih sayang. Bulan kasih sayang. Pertama, Maha Suci Allah kasih sayang sebagai pencipta kepada kita, makhluk yang dicipta. Tuan-tuan, Allah tak pernah diskriminasi hak kita. Walaupun ada orang kata, Allah ciptakan lelaki ni lebih daripada perempuan. Allah ciptakan perempuan menzalimi hak-hak mereka, terutama kepada lelaki. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah tidak menciptakan kita begitu sahaja. Allah ciptakan kita ada fungsinya, ada peranannya masing-masing. Jangan kita mempertikaikan hukum Allah. Sudah pasti Allah yang maha alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui ini, dia tahu kenapa Allah menciptakan kita lelaki dan perempuan. Kenapa Allah mencipta kita berpasang-pasangan. Kenapa Allah menciptakan kita ada makhluk yang namanya manusia dan haiwan.
Kenapa Allah menciptakan ada langit dan juga bukit, bahkan ada lautan? Semuanya itu ada dalam ilmu Allah yang tak perlu kita nak pertikaikan. Cuma perlu kita lihat Allah ciptakan kita ini fungsinya banyak. Allah ciptakan kita tidak mendatangkan keburukan dan tidak mendatangkan benda yang sia-sia. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka pada fasa berbaki dalam Ramadan ini, yang lebih kurang kita kata paling pendek lah 2 minggu 14 hari. Tuan-tuan, apa yang perlu kita buat ni? Tumpang masa ada, ambillah peluang untuk kita minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan kasih sayang, bulan ni Allah Maha Penyayang, melimpah ruah kasih sayang Allah dekat kita. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil maklum bahawa kalau orang berkasih sayang dengan orang yang kita sayang, kita akan rasa seronok. Betul tak tuan-tuan? Ya, betul Puan Siti Atikah. Hidup ni sentiasa bersyukur dan buatkan kerana Allah, ikut perintah Allah. Jangan bersoal-soal dengan Allah. Sebab kalau kita persoalkan tentang Allah, apa yang kita dapat? Satunya, iman kita akan tergugat. Yang kedua, ialah kita punya usaha kita tidak akan berterusan. Kita akan mempertikai dan mempertikai dan mempertikai. Jadi kita bukan nak menjadi manusia yang banyak pertikaian, yang manusia banyak mempersoalkan. Cukuplah mereka, terutama yang dikerangkumkan di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah. Bagaimana Bani Israel tanya kepada Nabi Allah Musa tentang lembu, seekor lembu je. Dia tanya, wama launuha, cerita pula warna apa, jenisnya, jantan betina, kecil besar. Tak perlu tanya. Bila arahan sampai pada kita, kita buat. Contoh, puasa. Kalau kita nak tanya pula, puasa ni puasa macam mana? Puasa dah, tak payah tanya. Dah ada dah cerita, dah ada dah perinciannya. Kita buat dan beramallah dengan sepenuh keyakinan kepada Allah. Maka tuan-tuan, perkara yang paling asal dalam bulan Ramadan, terutama dalam berbaki ni, antaranya ialah kasih sayang Allah yang macam mana? Allah Maha Pengampun. Sebab tu kita minta pengampunan Allah banyak-banyak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah sebut apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, bila hamba aku bertanya di mana aku, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, inni qarib. Allah tu maha dekat. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bayangkan Allah nak bagi kepada kita satu kekuatan untuk kita bahawa Allah tak pernah tinggal kita seorang-seorang. Cuma kita je terasa diri kita seorang-seorang saat kekasih kita lari, saat pasangan kita curang, saat keluarga buang kita, kita rasa seorang-seorang. Sedang Allah tak pernah pun buang kita, tak pernah pun sisih kita, tak pernah jauh dengan kita. Tambah-tambah Ramadan ini, maka Allah sebut dekat kita, bila hamba aku tanya di mana aku, katakan kepada mereka, aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mintalah pada aku, nescaya akan aku kabulkan, akan aku perkenankan. Tuan-tuan, sebab tu dalam bulan Ramadan ni, jom sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan keampunan kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Saya pun banyak dosa, tuan-tuan mungkin sikit daripada saya. Tapi tak apa tuan-tuan, jangan kita tengok, oh hang ni banyak dosa, ni ahli neraka. Tuan-tuan, bukan kita penghukum, bukan kita penentu. Maha suci Allah, Dialah yang akan menentu dan Dia yang akan menilai segala amalan-amalan kita. Walaupun kita buat perkara yang dahsyat, yang hebat, yang orang lain tak mampu buat, tapi mungkin ada perasaan riak, habis terhakis segala amalan-amalan kebaikan. Melainkan orang tu dia memang kerja sikit je tuan-tuan. Buat apa? Buang tek cicak je dalam masjid, dalam surau. Itu je ini boleh buat. Kita pergi masjid, pergi awal. Pergi pula sembahyang solat sunat. Pergi pula baca Quran. Pergi pula zikir. Tasbih pula di tangan. Tasbih bukan tasbih. Tak cukup yang apa cincin tasbih tu. Dengan biji tasbih macam biji buah anggur. Gedebuk. Oh kan. Oh, Masya Allah, tabarakallah, hebat ni. Ni duduk kat planet Marikh ni. Bukan dekat Malaysia ni tuan-tuan. Kan? Oh, bayang kawan tu mai dah lah tak sembahyang subuh, tak sembahyang sunat. Kemudian pula mai lewat, dia hanya mampu untuk kutip tek cicak je, buang hampah-hampah yang ada dekat tikar masjid je. Tuan-tuan, walaupun perkara kecil yang dia buat, mungkin di antara galakan dalam agama dan perkara yang menjadi tuntutan sebagai seorang Muslim, perkara itu dinilai berat oleh Allah Ta'ala. Mungkin min asbab itulah dia dapat masuk syurga dengan mudah. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, minta ampun pada Allah saat kita berada di dalam Ramadan, terutama pada saat-saat akhir Ramadan ini. Kita dah masuk pada fasa kedua, tak lama dah. Lepas ni nak masuk fasa ketiga, hari terakhir.
kali terakhir ni, pusingan akhir ataupun kita katakan round yang terakhir. Kalau pusingan kedua pun, kalau kita kata hak pertama tu kita kurang bagus, maka kali kedua ni kita kena buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan jangan tangguh lagi. Nak balik kampung tak apa tuan-tuan. Itu fitrah manusia. Dan itu juga di antara kegembiraan yang Allah bagi kepada kita. Tak ada siapa pun rasa, tak mau raya, tak mau raya. Tak ada siapa tuan. Kan? Tanya budak-budak kecil lagi melompat dia nak raya. Bukan dekat budak kecil kita tua ni, tua bangka ni pun. Kan? Tak sabar nak balik kampung. Kuih raya tempah banyak tu nak bawa balik kampung. Patah lagi kalau kita yang duduk jalan jauh, dia dah siap perancangan dah. Dia bagi dah detail kat abang dah. Okey bang, ni jadual kita. Mau cuti sekian tarikh. Mau sampai kat sini sekian. Lepas tu nak pergi melawat pula banyak tempat. Tuan-tuan. Kegembiraan. Tak masalah. Cumanya dalam pasal berbaki Ramadan ini, cuba kita isi sama-sama. Antaranya ialah mohon pengampunan Allah Ta'ala. Mohon pengampunan Allah Ta'ala itu ialah untuk kita dapatkan kebaikan yang sedia ada dalam diri kita, terutama dalam bulan Ramadan. Sebab bulan ini bulan yang terbaik untuk kita memperbaiki segala kelemahan yang sedia ada. Kata orang barat, dia kata apa? The best time to repair the roof is when the sun is shining. Masa terbaik untuk memperbaiki bumbung kita yang rosak, yang terkoyak, yang terkopek sana sini ialah masa mentahari sedang terik memancarkan cahayanya. Jadi kita ambil peluang tu tuan-tuan untuk kita memperbaiki segala kelemahan. Bayangkan pada bulan lain kita susah nak pergi sembahyang masjid. Asyiklah Jumaat tu menjadi kewajipan orang lelaki. Kalau tak ada kewajipan tu, pakai memang harui ya tuan-tuan. Jenuhlah suami isteri tu menjadi pengawas dekat rumah. Terpaksa bagi semangat kat abang ni. Abang pilah masjid, Nasiklah Ramadan ini datang, tak payah suruh. Hak yang memang kaki balok liat tuan-tuan, dia pi dengan mudah. Sebab dia seolah-olah rasa ringan pula kaki. Inilah bulan yang Allah bagi kat kita peluang untuk tambah baik, untuk jadi yang lebih baik. Sebab bulan ni nak buat apa saja mudah. Tu. Kemudian pula bayangkan kita ni jarang baca Quran. Bulan ni pula mudah untuk kita dekati Quran. Bahkan duduk dalam kita punya telefon ni kan ada aplikasi Al-Quran yang kita download. Jadi mudah je tiba-tiba lalu kat wall kita, ada Quran. Buka Quran tuan-tuan. Jadi menunjukkan bahawa peluang kita untuk buat kebaikan itu banyak. Maka tuan-tuan, mohonlah keampunan Allah agar Allah lembutkan hati-hati kita. Allah jadikan kita manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membersihkan jiwa-jiwa dan kekotoran yang sedia ada dalam diri kita. Terutama dari sudut hasad, dari sudut perasaan yang tak puas hati dengan makhluk. Saya tahu kita ni manusia biasa. Saya hok cakap pun kadang-kadang dia main terlintas. Bila tengok ada orang depan kita lebih hebat sikit pada kita, kadang-kadang dia main perasaan tu tuan-tuan. Betul tak? Betul tak? Tak payah muhu. Kan kita manusia biasa ni, dia lalu main syuih. Kan? Tiba-tiba kita waktu tu pun, hai, mana jadi? Mana aku dulu jumpa apa? Tiba dia yang dapat. Dia dah main. Tuan, betulkan balik. Manusia tak apa. Kita betulkan balik dengan memperbanyakkan kalam istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Jangan duk astaga pula. Astaga. Astagfirullah. Kan bagi banyak-banyak menjadi sebutan. Nampak je ada orang buat kebaikan, kita nak rasa cemburu, rasa macam tak puas hati tuan-tuan. Astagfirullah. Duduk dalam jam tuan-tuan, sambil-sambil tu zikir. Astaghfirullah. Tuan-tuan nak dengar lagi? Tengok dalam YouTube, cari zikir istighfar Ustaz Nabil. Contoh, tu promosi lah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah. Maksudnya, kita memperbanyakkan keampunan daripada Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah dan meminta keampunan itu dengan bersungguh-sungguh. Itu perkara pertama yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama pada diri saya. Dalam bulan Ramadan ini peluang untuk kita memperbaiki kelemahan dalam diri kita. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Kedua, saya nak tinggalkan pesan ini untuk kita bersama-sama, terutama dalam baki-baki Ramadan ini. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa kekuatan dalaman kita? Apa zat yang perlu masuk dalam diri kita untuk kita jadikan diri kita ni kuat? Sentiasa mulazamah,
tuan-tuan, elemennya adalah Al-Quran. Ni dalam Syahri 2 nanti, pada 17 Ramadan, kita akan dengar semua kawasan, semua tempat akan memperkatakan tentang nuzul Al-Quran. Cerita tentang penurunan Al-Quran. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, menariknya ialah cerita tentang penurunan Al-Quran ini ada kaitan dengan Ramadan. Maksudnya Allah nak bagi satu simbolik, bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Bulan untuk kita memperdengar. Tuan-tuan perasan tak dulu? Setiap kali ada majlis tilawah Al-Quran kebangsaan ataupun tilawah Al-Quran antara bangsa yang berlangsung di Kuala Lumpur ke di mana-mana ke, itu petanda sudah menghampiri bulan Ramadan. Kan dulu-dulu. Sekarang ni pasal apa? Tak ada Ustaz. Bukan tak ada. Sekarang ni dia delay sikit. Sebab saya yang menguruskan, dululah saya dengan kawan-kawan yang menguruskan untuk majlis ini. Adalah dia punya PIC, dia person in charge yang akan menguruskan untuk setiap satu bincang. Yang akan bincang, yang akan berbicara, yang akan menjadi perantara. Kita buat dan kita akan detailkan benda tu. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka kita mengambil jalan bahawa untuk kita dekat dengan Quran ni, kita buat program dulu. Tapi sekarang ni sebab kekangan waktu yang menghampiri pada Ramadan, sebabnya bulan 1, 2 kan kita masih cuti, tiba-tiba bulan 3 dah mula puasa. So tak sempat kita nak merancang dalam keadaan tu. Bukan tak boleh buat, tapi dia akan jadi macam kalut sikit. So tilawah Al-Quran pada tahun ini juga akan berlangsung, tapi pada bulan 6 di negeri Pulau Pinang. Kemudian pada bulan 8, majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa akan berlangsung di Kuala Lumpur. InsyaAllah, kalau izin Allah bagilah. Kalau tidak, mungkin kita akan berpindah ke satu negeri yang menawarkan untuk melaksanakan majlis tilawah Al-Quran dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Baik, maksud saya ialah dalam Ramadan ini, bulan untuk kita mendekati Al-Quran. Jadi tuan-tuan, jangan tinggalkan Quran. Jadikan Quran sebagai santapan rohani. Jadikan Quran sebagai zat. Kekuatan dalaman kita. Sebab kita nak bawa bekal panjang ni. Setidak-tidaknya tuan-tuan, kalau tak boleh baca satu juzuk, bacalah satu makra'. Tak boleh baca satu makra' kan dia ada kepala kecil tu. Setiap kepala ni ayat tu dia ada macam, apa nama dia macam ada satu simbol tu. Kan dia makra' nama dia. Jadi tuan-tuan boleh baca sampai situ. Kalau tak boleh juga satu makra' tuan-tuan, bacalah satu safhah, sehelai. Tak boleh satu safhah, bukalah satu muka surat pun boleh. Kalau tak boleh satu muka surat, bacalah paling kurang pun dalam 5-10 ayat. Paling kurang tuan-tuan, satu ayat lah. Kalau tak dapat juga Ustaz, tolong bacakan kat dia ayat Quran. Maksudnya memang dah nazak betul dah tuan-tuan. Tak boleh nazak. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai kita tak boleh. Quran ni boleh. Sebab tu saya sebut, Quran ini untuk orang hidup baca. Bukan untuk orang mati baca. Orang hidup baca. Bila mati, orang hidup tolong baca. Tolong ingat tuan-tuan. Ambillah peringatan dalam Ramadan ini, pulang kita untuk membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran dan menghayati serta mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan ringkas saya untuk tuan-tuan dan puan mengambil iktibar bersama-sama. Insya-Allah yang baik itu datang pada Allah, yang lemah datang daripada diri saya. Ambillah 2 pengajaran daripada Ramadan terbaik ini untuk kita jadikan kali ini Ramadan ini adalah terbaik juga untuk kita, insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan kita dalam kuliah subuh pagi ini bersama saya Ustaz Nabil Ahmad. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Yang baik datang pada Allah, jadikan sebagai panduan dan juga pedoman. Yang kurang baik, yang ada cacat celah, yang mungkin ada salah silap, datang daripada kelemahan saya. Tolong nasihat, tolong tegur, tolong betulkan. Takut-takut tersalah pula kita tercakap. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang, nanti kita akan jumpa lagi sama-sama Puan Siti Atikah. Kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Doa-doa yang baik-baik untuk kita. Sekian. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.